KPM. Didik TV KPM. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada seluruh penonton Didik TV KPM. Anda bersama dengan saya, Aiman Sufian Azman dalam Sukses SPM 2021. Apa khabar penonton-penonton sekalian? Harap semuanya baik-baik belaka, kekal di rumah, stay safe, stay at home. Kita akan menang dan pastikan murid-murid kekalkan penjarakan fizikal, pakai pelitup muka dan sentiasa memakai cecair pembasmi kuman. Hari ini topik kita cukup menarik, subjek kita cukup best pada hari ini iaitu aquakultur dan haiwan rekreasi. Sebelum kita mula kelas kita pada hari ini, jom kita saksikan profil guru kita terlebih dahulu. Jom. Alright, kita bersama dengan Cikgu Zakaria bin Mat Tahir, pengurus pusat bertauliah daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Tenang Station Segamat Johor. Ya, betul. Apa khabar Cikgu? Alhamdulillah, syukur Alhamdulillah. Sesuai dengan cikgunya, memang tenang betul stationnya. Memang nama tempat tu Tenang Station je, Memang nama tempat dia. Tenang Station. Nanti saya akan sampai ke tempat tu dan saya akan lebih tenang. Cikgu, silakan. boleh cikgu kongsikan cikgu? Ya. Apakah perkara menarik yang akan kita kongsikan pada hari ini? Sebab cikgu, dekat atas ni cikgu, saya pun tak tahu apa benda, nampak macam berudu pun ada, nampak macam ikan pun ada. Apakah yang menarik kita nak kongsi hari ini cikgu? Hari ini kita akan belajar satu benda yang menarik hari ini, sambungan daripada mata pelajaran yang lepas, kalau tak ingat lagi kan. Ya cikgu. Iaitu pembiakan ikan air tawar. Hari ini kita akan menjurus kepada ini dia. Ikan apa tu? Agak-agak saya nampak macam berudu cikgu. Jangan macam tu. Ini adalah namanya ikan keli. Ini peringkat anak lagi lah. Ini ikan keli. Ini sangat menarik. Hari tu talapia cikgu. Hari tu talapia kan? Mana lagi sedap cikgu? Mana lagi sedap? Ikut pada orang yang berkenaan lah. Kalau saya cikgu, kan? Kalau dah digoreng tu memang sedap lah cikgu. Betul. Orang cakap apa? Mak mentua lalu belakang tak nampak. Tak nampak cikgu. Okey, baik. Sebelum kita mula kelas kita cikgu, baik, kita buat SOP terlebih dahulu cikgu. Kita kenakan cecair pembasmi kuman terlebih dahulu. Dipersilakan cikgu. Okey, cikgu dah berapa tahun cikgu dalam bidang ni sebenarnya cikgu? Nak kira bilang dengan jari dah tak cukup lah rasanya. Jari dah tak cukup. Saya dah lebih kurang sejak tahun 2003. 2003. Baik cikgu, maknanya nak cerita pengalaman daripada sudut nak mengajar anak-anak murid ni, orang kata apa, kacang ting macam tu kan. Jadi tak ada masalah cikgu. Jadi sebelum kita nak teruskan cikgu, kita nak jemput murid-murid kita untuk bersama dengan kita pada hari ini. Tapi sebelum tu cikgu, kita tengok apakah pandangan murid-murid ataupun murid-murid nak cakap apa ni pasal topik kita hari ni. Boleh cikgu? Boleh. Kita tengok terlebih dahulu. Jom kita saksikan. Saya Melena binti Muhammad Syam adalah pelajar yang mengambil subjek aquakultur di SMK Tenang Station. Saya amat berminat dengan tajuk pada hari ini, iaitu pembiakan ikan air tawar, iaitu ikan keli. Dalam tajuk ini, saya dapat mempelajari teknik pembiakan aliran ikan keli dengan kaedah yang betul. Saya amat bersemangat untuk menjalankan pembiakan aliran ikan keli selepas tamat persekolahan nanti. Sekian, terima kasih. Subjek MPV Aquakultur, Haiwan dan Rekreasi di Sekolah Menengah Kebangsaan Mahakulim Kedah. Saya berminat dengan tajuk pada hari ini iaitu pembiakan ikan air tawar bagi pembiakan ikan keli. Dalam tajuk ini, saya dapat mempelajari teknik pembiakan arwah ikan keli dengan kaedah yang betul. Saya berminat untuk mempelajari pembiakan arwah ikan keli ini kerana saya berazam untuk melakukan pembiakan ikan keli ini selepas tamat persekolahan nanti. Sekian, terima kasih. Kalau ikan bubuh sambal atas tu cikgu, memang sedap makan petang-petang tu cikgu Orang Jawa cakap apa tu? Mentong juga Okey, baik. Kita jumpa murid-murid kita untuk bersama dengan kita pada hari ini. Dipersilakan murid-murid kita. Hai, Assalamualaikum semua. Apa khabar? Sihat je semua
Ni dah makan ke belum ni? Cuba senyum sikit, muka ketat kemain lagi. Okey, kita nak berkenalan terlebih dahulu dengan murid-murid kita pada hari ini sebelum kita nak main ikan. Kita nak berkenalan terlebih dahulu. Pertama sekali kita bersama dengan Daniel. Ada tak Daniel? Boleh kenalkan diri anda? Sebut nama sekolah sekali tahu dan juga apa cita-cita anda. Dipersilakan. Assalamualaikum. Saya Daniel bin Kamarudin dari SMK Tenang Station. Cita saya menjadi seorang ahli bomba. Oh, tengok cara dia potong rambut pun dah tahu bomba dah cikgu Okey, seterusnya kita bersama dengan Farish. Silakan. Boleh kenalkan diri anda dan daripada sekolah mana, apa cita-cita anda? Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama saya Muhammad Farish Aiman bin Muhammad Ailin. Sekolah di SMK Tenang Station. Cita-cita nak jadi askar. Okey, cita-cita nak jadi askar. Bomba dah ada, askar dah ada. Lepas ni jadi polis agaknya. Okey, silakan Farid Ashraf. Boleh kenalkan diri anda? Assalamualaikum. Boleh dekatkan mikrofon sikit tak? Okey. Cita-cita saya nak jadi usahawan yang berjaya. Okey, baik. Daripada sekolah mana tadi? SMK KTP Cini. Okey, terima kasih. Dan kita ada juga bersama dengan kita Alif Hakimi. Silakan Alif. Assalamualaikum. Saya Muhammad Alif Hakimi bin Saiful dari SMK Cini. Okey. Cita-cita saya nak jadi bomba. Oh, bomba dah ada 2 orang dah Okey, baik. Seterusnya kita bersama dengan Syamimi. Silakan. Cuba senyum sikit. Janganlah marah kat saya. Okey, kenalkan diri anda, sekolah mana dan juga cita-cita anda. Assalamualaikum, saya Nur Syamimi binti Maksud. Okey, seterusnya. Assalamualaikum, saya Nur Syamimi binti Maksud dari sekolah SMK Mahang. Cita-cita anda nak jadi apa tu Syamimi? Cita-cita saya nak jadi nurse. Nak jadi nurse Okey, baik. Dan kita nak tanya juga dengan Fatin Farhana. Boleh kenalkan diri anda dan sekolah mana, apa cita-cita anda? Assalamualaikum, nama saya Fatin Farhana dari sekolah SMK Mahang. Cita-cita saya nak jadi polis. Patutlah dia tak senyum cikgu. Polis dia tak senyum, dia kena straight je. Baru senyum. Okey, baik. Terima kasih kepada murid-murid yang bersama dengan kita pada hari ini. Polis ada, bomba ada, tentera ada cikgu. InsyaAllah program kita hari ini selamat cikgu. Lengkap. Tapi baik cikgu. Cikgu macam nak bagi pantun sikit kat saya cikgu sebelum kita rehat. Ya. Ada sedikit pantun saya nak bacakan di sini. Kalau saya ingat masa siaran yang lepas Aiman ada nyanyi sikit kan. Saya sambut balik nyanyian Aiman. Ikan kekek mak iloi-iloi, ikan gelama mak ilai-ilai. Ewah. Membiak keli memang berbaloi. Ibarat pemata amat bernilai. Cukup bernilai. Nanti kita nak usahawan kita komen sikit. Suruh dia pantun nanti. Kita ada usahawan dekat sini cikgu Okey, baik cikgu, kita nak berehat seketika, boleh cikgu? Boleh, silakan. Okey, murid-murid jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. Sukses SPM 2021. Kembali selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raja Zaidi bin Raja Sulaiman selaku NWDP PIBG SMK Cini. Alhamdulillah, SMK Cini antara sekolah yang telah menawarkan mata pelajaran AHR untuk pelajar di dalam gugusan Cini. Tajuk hari ini berkaitan pembiakan ikan keli. Saya harap para pelajar dapat belajar teknik menjawab soalan untuk tajuk ini dengan baik dan seterusnya mengekalkan kecemaran sekolah. Sekian, terima kasih. Ikan kekek ma iloi-iloi, ikan gelama ma ilai-ilai. Gitu cikgu
Boleh? Baik, terima kasih kepada murid-murid kita yang terus bersama dengan Sukses SPM 2021. Kita nak ucapkan terima kasih kepada murid-murid kita dari sekolah yang berlainan, cikgu. Tiga sekolah. Ada Sekolah Menengah Kebangsaan Tenang Stesen Johor. Yang kedua, kita ada Sekolah Menengah Kebangsaan Mahang Kedah. Dan yang ketiga, kita ada Sekolah Menengah Kebangsaan LKTP Chini. Terima kasih kita ucapkan dan harap-harap hari ini kita mendapat manfaat yang besar daripada pertemuan kita dengan Cikgu Zakaria. Orang yang sangat-sangat berpengalaman dalam bidang ini. Baik, cikgu? Ya. Hari ini kita nak cerita pasal keli. Tapi cikgu, ni bila cikgu ni dapat ikan ni, cikgu? Dapat di mana, cikgu? Dapat di kolam cikgu ke? Cikgu? Ikan keli ni sebenarnya kita telah membuat satu pembiakan aruhan yang lepas. Selepas sesi tilapia yang lepas, kita telah membuat sesi ataupun membuat pembiakan aruhan untuk kita bawa ke studio ini. Okey, cantik, cikgu. Jadi kita nak berkenalan dengan lebih lanjut dengan keli. Tapi tadi dah berkenalan dengan student, sekarang kita nak berkenalan dengan keli pula. Okey, cikgu. Jom kita mulakan kelas kita dalam subjek Aku tu Haiwan dan haiwan rekreasi. Persilakan, cikgu. Terima kasih kepada semua pelajar-pelajar. Assalamualaikum semua. Apa khabar semua? Sehat semua? Alhamdulillah. Pelajar-pelajar adalah merupakan satu, rasa saya pelajar kita hari ini adalah merupakan pelajar yang hebat. Sebab apa? Dengan menumpuhi beberapa keadaan sekarang ini, kan? Okey, cikgu. Tadi sebenarnya saya terlupa nak ambil buku teks saya, cikgu. Jadi alhamdulillah sekali dah ada buku teks saya, cikgu. Murid-murid kita pun dah bersedia dengan buku teks mereka. Jadi cikgu, tanpa buang masa lagi, jom kita mulakan kelas kita, boleh, cikgu? Okey, silakan, cikgu. Baik, hari ini kita akan terus kepada perkara pokok kita hari ini, iaitu kita akan mempelajari tentang ataupun berbincang tentang pembiakan aruhan ikan keli. Baik, ini tak boleh lama-lama, handsome sangat nanti orang. Cikgu ke tu? Okey. Baik. Okey, COVID-19 kita putuskan. Ikan keli kita biarkan. Oh, ikan keli kita biarkan. Okey, baik, cikgu. Modul yang ketiga. Yang lepas, kalau Aiman ingat, kita belajar ikan tilapia. Hari ini kita akan terus kepada ikan keli. Okay. Sebab apa? Dua jenis ikan ini adalah merupakan satu perkara yang dipelajari di sekolah oleh murid kita. Jadi sebab tu kita pecahkan pada dua ini. Betul, tengok seterusnya. Baik, ini adalah masuk dalam modul yang ketiga, Iman. Murid-murid semua dengar, kita masuk dalam modul yang ketiga, iaitu pembiakan ikan dalam kurungan ikan keli. Sebab okey, standardnya saya akan sepintas lalu. Kita akan tengok di sini. Yang pertama, murid-murid akan dapat menyatakan kepentingan dari segi mengurus induk. Induk tu apa, Iman? Induk tu kira yang kecil-kecil lah, cikgu. Oh, jangan. Induk tu yang besar lah. Ibu bapa dia. Yang kecil ni apa, cikgu? Yang kecil tu kita sebut benih. Kalau kecil lagi baru lahir tu kita sebut rega. Kalau yang besar sikit kita sebut benih. Okey, cikgu. Okey, seterusnya, cikgu. Okey, kita akan mengenali bahan-bahan dan alatan yang kita gunakan. Juga kita akan tunjukkan kaedah menentukan jantina. Kalau dulu kita tengok jantina ikan lain, ni kita tengok jantina ikan ini pula macam mana. Itu Yang seterusnya, kaedah pembiakan yang sesuai, menyediakan tempat, bahan alatan serta memilih induk yang sesuai untuk kita biarkan sehingga melahirkan benih, iaitu menghasilkan rega lah. Rega yang saya sebutkan tadi tu kan. Betul, cikgu. Yang baru menetas. Kalau macam ni pun kira baru menetas juga, cikgu. Kira dalam tempoh seminggu lebih tu. Okey, baik, cikgu. Okey, sekarang persoalannya sekarang. Pelajar-pelajar ni saya cakap dia hebat sebab apa? Dia ni adalah merupakan pelajar sulung KSSM. Oh, tak pernah lagi, cikgu. Yalah dulu KBSM lama kan. Ini KSSM, soalan SPM dengan ceritanya format baru. Format baru kan. Jadi soalan contoh dah belum ada lagi. Jadi apa macam mana kita nak bantu pelajar ini kan? Jadi yang pertama adalah orang kampung saya sebut tackle. Tackle jatuh je nanti. Ya ke? Yang penting kali kita kena pikat. Kita kena pikat macam Aiman lah. Aiman dah berumah tangga kan? Ya, cikgu. Dulu cerita tu masa memikat isteri dulu macam mana kan? Saya biasa saya sweet daripada jauh je, cikgu. Oh lah. Terus dia datang kat saya. Okey, kita terus ni. Okey, ini bentuk. Bentuk yang terdiri kita tengok daripada bahagian A. Soalan SPM lah, KSSM. Ini bentuk dia. Ini kita sebut bentuk ataupun ciri-ciri ataupun
kita sebut dia bahagian luar ikan. Bahasa saintifiknya kita sebut morfologi. Okey. Tapi ini bukan untuk kita soal kepada pelajar. Tunggu, sabar. Belum lagi. Okey. Kita tengok seterusnya. Iaitu kita tengok bahagian luar dia. Ini adalah contoh bahagian luarnya. Dia ada sesungut, mata, sirip pectoral, sirip dorsal, sirip caudal, sirip anal, pelvic, operculum dan mulut. Saya nak tanya Aiman boleh? Boleh cikgu? Tak mengena Aiman, tak ada. Sirip dorsal terletak di bahagian mana? Di bahagian belakang dia cikgu. Oh, bahagian belakang Ha. Jadi kalau bahagian belakang kita harapkan ikan keli ni kena berdiri. Oh. Sebenarnya sirip dorsal ni terletak di bahagian atas. Oh, di atas. Kalau belakang kena berdiri cikgu. Yalah, betul lah. Okey. Kita terus kepada seterusnya adalah kita tengok ni adalah bahagian bawah keli tadi, iaitu dia punya organ pembiakan dia. Organ pembiakan. Kita patah balik. Siapa nak jawab? Soalan. Silakan murid-murid. Ada yang nak jawab boleh angkat tangan. Saya. Cepat. Siapa nak jawab soalan ni? Kita nak bagi tahu bahagian-bahagian. Darjah 1 menunjukkan ikan air tawar yang anda ternak di ladang. Nama bahagian dia. Okey, silakan Farid. Siapa nak jawab? Cuba angkat tangan. Okey. Ya, saya. Okey, Farid. Namakan bahagian luar ikan tersebut pada ruang jawapan dengan abjad A tu. A tu apa abjad Farid? A. Sesungut. Okey, sesungut. Pandai. B, siapa nak jawab? Dah tu keluar pula. Yang kita sebut tadi kan, sirip dorsal. B, bahagian B. Sirip dorsal. C, siapa nak jawab? Ada? Ni, siapa? Daniel. Silakan Daniel. Ya. Sirip pectoral. Sirip pectoral. Betul. Pandai semua. Okey. D. Bahagian D apa? Bahagian D. Okey, pantas. Syamimi. Bahagian D. Siapa nak jawab? Cuba. Salah tak apa. Sirip kaudal. Sirip kaudal. Allah, pandai semua anak-anak murid saya ni. Alhamdulillah. Berapa markah ni cikgu? Ini akan membawa 4 markah. Cantik kan? Ini baru warming up. Bagaimana bentuk soalan yang mudah lah. Okey. Baik, ini adalah beberapa perkara yang kita perlu titik beratkan dari segi yang kita akan ikutilah. Dari segi peralatan, mengurus induk, memilih induk, penyediaan tangki, pembiakan, mengasuh musuh dan juga seterusnya. Peringkat usahawan. Okey. Kepentingan mengurus sepintas selalu yang pertama adalah untuk mengelakkan induk itu daripada sakit. Itu pentinglah. Kedua, ketersediaan dia untuk dibiakkan. Yang ketiga, menghasilkan kualiti yang telur. Kita tahu ikan ni ada juga yang jenis beranak, tapi ini adalah jenis yang bertelur. Bila bertelur tu kita nak kualiti telur yang berkualiti lah. Potensi pengeluaran benih yang berkualiti dan juga dari segi penjimatan kos, dari segi ubatan dan juga pembelian induk. Kalau induk tak elok, kita terpaksa beli induk kita untuk kita biarkan. Kita tengok slide yang seterusnya. Dari segi pemilihan induk, ada 2 kaedah. Kaedah yang pertama, kita perhati. Orang jalan, kita perhati. Betul kan? Yang kedua, periksa fizikal dia. Maksudnya induk ni dia betina lah cikgu Induk ni sebenarnya ada 2 lah. Kita kenali ada induk jantan dan induk betina. Macam tu. Okey cikgu. Kita tengok seterusnya. Ciri-ciri ada dari segi pemerhatian. Yang pertama kita akan tengok jantan. Jantan mestilah kuat kan. Dia besar dan panjang. Induk besar, mengembang di bahagian abdomen. Abdomen tu perut lah. Jangan tengok perut saya. Perut saya ni memang mengembang. Taji kurau. Okey, seterusnya dari segi kelakuan dia. Biasanya jantan dia adalah lebih agresif dan yang betina kurang agresif. Itu bezanya Itu bezanya. Memang jantan memang macam tu cikgu Memang macam tu. Okey. Boleh teruskan? Boleh cikgu. Kedua, dari segi pemersaan fizikal yang saya nak jelaskan di sini adalah dari segi alat kelamin dia, jantan panjang dan juga tajam. Betina dia membulat. Ada gambar di sini, ada contoh ini contoh dia. Bagaimana keadaan alat jantina bagi ikan keli tadi. Yang jantan di atas, yang betina di bawah. Sekilas ikan di air, asam di darat cikgu.
Dalam Sekilas periuk. ikan di air sudah tahu jantan betina. Itu lain cikgu Oh, lain pula pantun je. Macam-macam cikgu ni. Okey. Kat sini kita tahulah jantina ada sama ada jantan ataupun betina cikgu Kita tahu. Kita boleh nampak. Kalau pergi pasar pun kita boleh nampak. Sama jantan dan juga betina. Nanti balik nanti saya nak try tengok lah cikgu. Boleh lah. Okey. So cikgu. Seterusnya. Okey, soalan kita masuk. Ini yang merupakan soalan yang menyatakan tadi, yang saya terangkan tadi, menyatakan dari segi ciri-ciri induk. Okey, pelajar-pelajar, jadual 1 menunjukkan ciri-ciri jantina induk ikan keli. Diberikan penyataan dia. Baik. Sekarang ni penyataan ni dicampur adukkan antara jantan dan juga betina. Pelajar-pelajar kena pandai ataupun murid-murid kena pandai memilih antara ciri-ciri kedua-dua tadi. Iaitu kita kena tahu dari segi ciri-ciri tadi yang saya terangkan tadi kan. Okey, siapa nak jawab? Boleh? Okey, silakan. Cepat. Farhana. Farhana. Fatin Bahana. Fatin Bahana. Jantan tu Ciri dia yang pertama, mana kita nak pilih? jantan tu agresif. Okey, yang pertama agresif. Yang kedua. Fatin nak jawab lagi sekali, Fatin, jantan? Okey, silakan. Saiz besar. Okey, saya sebesar tough lah kan. Orang istilah sado-sado gitu kan. Okey, boleh dekatkan mic sikit Fatin Farhana. Okey. Baik, seterusnya. Seterusnya, ciri-ciri induk betina pula. Siapa nak cuba jawab? Yang lain pula ke? Yang lain pula lah. Siapa nak cuba? Nur Syamimi, silakan. Ciri-ciri untuk induk betina. Saya. Kurang aktif. Okey, seterusnya. Lepas ni Daniel Okey. Okey, betina yang pertama apa tadi? Kurang agresif. Baik, agresif. Seterusnya. Dan yang kedua adalah okey, sudah tentulah yang ada tinggal satu je pun kan. Abdomen yang mengembang. Baik. Itu dia adalah antara ciri-cirinya. Ni kita kena tahulah ciri-ciri Ciri-ciri. Sebab kita nak biarkan kita kena tahu ciri dia. Kalau dah semua jantan tak jadi. Tak jadi. Okey, cikgu. Okey, seterusnya. Baik, cikgu. Sebelum kita membawa 4 markah lah. Tadi 4 markah, ni 4 markah lah. Banyak juga cikgu Okey, baik. Sebelum kita nak pergi kepada kaedah pembiakan ikan keli sehingga boleh jadi macam ni cikgu Ya. Okey, apa kata kita berehat seketika cikgu? Boleh. Baik, murid-murid jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini. Sukses SPM 2021. Rehat seketika. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amran bin Bakri, YDP PIBG, Sekolah Menengah Kebangsaan Penang Station. Sebagai wakil para ibu bapa, mengambil peluang ini menyeru kepada murid-murid di sekolah ini khususnya dan seluruh murid-murid di Malaysia amnya agar dapat menggunakan wadah pendidikan di Didik TV ini sebagai cara pembelajaran yang berkesan di waktu yang mencabar ini, dengan harapan semua murid akan dapat memperolehi keputusan yang baik di peringkat SPM 2021 nanti, insya-Allah. Sekian. Cikgu, panggil ikan ke panggil ayam tu cikgu? Itulah saya heran tu. Kalau nak panggil ikan macam mana cikgu? Nak panggil ikan, sebenarnya dia ikut kebiasaan. Macam saya bagi ikan, saya datang nak bagi makan ikan tu dah datang lah. Dia kenal cikgu Dia kenal. Dia tahu dah ni tuan dia nak bagi makanan ni. Okey cikgu. Baik. Kata apa, kalau panggil keruk-keruk, benda lain pula yang datang cikgu. Okey, baik. Seterusnya cikgu. Kita terus masuk pada biologi pembiakan ikan keli. Ini paling penting sekali. Yang paling penting lah. Ikan keli ni, dia kaedah pembiakan dia melalui persenyawaan luar dan hidup membiak di persekitaran air tawar. Kemudian telur disenyawa akan menetas dalam tempoh 24 jam. Cepat. Cepat je cikgu. Cepat dia 24 jam. Kita buat suntik malam. Pukul 10 malam kita suntik, esok paginya barulah kita buat pembiakan aruhan. Okey. Pembiakan semula jadi dan membiak secara berpasangan. Dia boleh biak juga sekali semula jadi. Tapi agak
hasilnya itu agak kurang. Lepas tu kita akan membiarkan arohan disebut kita arohan kering. Macam tu. Okey, pembiakan arohan ini ikan betina agak-agak. Kalau kita lihat di carta ni, seekor betina boleh mengeluarkan telur pada jumlah 30 hingga 50 ribu biji telur. Uish, banyaknya cikgu. Banyak tu. Yang itu agak-agak dalam botol, dalam bekas tu. Aiman, ada berapa ekor tu? Ini kalau saya teka-teka cikgu, mungkin ada 100 ekor cikgu. 100 ekor. Dekat sini? Kat ini situ lagi banyak kan? Lagi banyak cikgu. Sebenarnya saya pun tak kira Aiman. Sebab banyak sangat kan? Betul. Sebenarnya dia ada kaedah kiraan dia. Di masa akan datang. Kita akan belajar. Di masa akan datang. Okey, ini adalah segi satu. Dia biasanya baru menetas. Rega tilapia air keli ni, dia tidak akan makan apa-apa. Dia akan makan sumber kuning telur yang ada pada telur tadi. Kita sebut sebagai yolk sac. Okey. Dia akan matang pada berat. Ikan keli matang dan tempoh 4 bulan dia dah boleh matang. Oh. Beratnya sekitar 300 hingga 500 gram. Ini berat yang ideal lah untuk pasaran sebenarnya. 3 ekor sekilo, lebih kurang macam tu. Dah boleh jual lah juga Okey, baik. Kalau secara semula jadi, ikan keli ni membiak dengan cara dia hanya membuat sarang. Sama ikan yang lepas kita belajar. Ikan tilapia. Dia letak batu tu juga. Betul-betul. Ingat lagi Aiman ingat bagus juga. Aiman ni. Kalau ambil SPM dapat A ni. Cikgu saya ada kat depan tu cikgu. Okey, seterusnya. Okey, ini contoh soalan. Perbandingan. A, B, C, D, E dan F adalah pernyataan berkaitan pembiakan semula jadi ikan tilapia serta pembiakan arohan ikan keli. Okey. A adalah perwakilan dia. Ni abjad yang tepi tu adalah perwakilan dia. A, B, C, D, E, F tu adalah perwakilan. A, kadar induk dan kadar induk jantan dan betina adalah 1:4. Itu kita kenali dia sebagai poligami. Poligami Ikan pada poligami ada. Yang B, induk jantan dan betina adalah 1:1. Okey. Ini monogami. Ini dia setia cikgu. Setia, betul. Okey. Telur yang telah disenyawakan menetas di dulang penesasan. Telur yang telah disenyawakan menetas di mulut induk betina. Fekunditi telur 300 hingga 500 biji. Okey. Fekunditi telur 30,000 hingga 50,000 biji. Okay, kita tengok perbandingan antara dua. Baik. Kaedah pembiakan tilapia dan juga keli. Kita tengok. Okey, ini apa yang dikendakkan tadi? Okey, isi dalam ruang jawapan. Okey. T adalah tilapia, K adalah keli. Keli. Dah diberikan jawapan sebagai panduan. Okey. Okey. Yang lain-lain boleh jawab. Daniel ke? Siapa nak jawab? Yang belum pernah jawab lagi. Suara yang merdu sikit. Siapa tu cikgu? Kita minta seorang. Siapa? Daniel boleh bantu. Daniel, Daniel. B tu untuk ikan sekarang ni. B dah ada. Sekarang ni untuk kita ambil tilapia dulu. Tilapia. Okey, tilapia dulu apa dia? Kita tengok sini. Tak apalah, saya bagikan satu pembayang dia. Okey. Tilapia. D dan E adalah merupakan tilapia. Okey. Iaitu telur dieram di dalam mulut. Telur dia tak banyak. Tak banyak. 300 hingga 500. Tu tak banyak tu juga ya? Tak banyak tu. Tu seekor baru. Berbanding dengan yang tadi. Kan poligami ada 4. Okey. Okey. Yang bergeniti yang lain tu dah tentulah dia adalah keli. Itu perbandingan di antara keduanya tadi supaya pelajar-pelajar dapat membuat perbezaan di antara keli dan juga tilapia. Baik cikgu. Okey. Seterusnya. Boleh kita teruskan Aiman? Boleh cikgu? Boleh. 4 markah jugalah. Okey, ini langkah-langkah pembiakan untuk ikan keli arohan. Yang pertama, timbang induk. Kalau kita lihat kat sini ada penimbang. Saya buat contoh. Timbang induk. Yang kedua, suntik induk. Bukan zaman sekarang aja kita perlu suntik. Induk keli pun kena suntik. Kena suntik juga? Dia punya sukatan dia. Ada sukatan dia iaitu hormon yang kita gunakan. Sebagai untuk mempercepatkan kadar kematangan telur dan juga kadar kematangan sperma jantan. Kalau kita lihat kat sini, nanti saya ceritalah. Kita teruskan dulu. Nanti dia akan memperolehi hormon yang baik dan dapat menghasilkan anak yang banyak lah. Telur yang banyak. Betul. Baik.
Okey, selepas kita suntik mengikut sukatan yang telah ditetapkan, induk-induk tadi akan diasingkan. Oh. Kedua, jantan dan betina jangan disatukan dulu. Kenapa cikgu? Ada sebab dia. Oh. Sebab dia telah disuntik hormon, nanti karang aduh. Sebab apa? Dia akan menjadi aktif. Bila aktif nanti takut bergaduh kat dalam tu. Macam tu. Nanti akan mendatangkan kecederaan kepada induk-induk itu tadi. Okey. Satu info yang menarik cikgu. Pengasingan dibuat hingga 8 hingga 10 jam. Patutnya kita suntik pada awal ada pukul 10 malam katakan. Dalam tempoh selepas 10 jam barulah kita buat proses seterusnya. Apa proses seterusnya? Apa cikgu? Betina dileretkan perut dia. Oh, leret perut macam mana leret perut? Alah, kita urut perut dia tadi dan telur akan keluar dengan banyak. Kalau keluar dengan banyak tu macam air yang menduru keluar. Oh, macam tu. Macam tu. Okay. Menarik kan? Menarik cikgu. Itu telur meleret perut induk betina untuk mengeluarkan telur. Telurnya kita letakkan di dalam bekas seperti inilah mangkuk. Maknanya cikgu pernah buat proses ni cikgu? Kita memang wajib buat. Wajib buat Wajib buat. Maknanya cikgu pun saya boleh panggil Tok Bidan lah cikgu. Jangan. Tok Bidan menyambut bayi. Menyambut bayi Dia lebih kuat lah cikgu Baik, kemudian yang kelima cikgu. Okey, yang kelima. Yang ini kita sebutkan dia sebagai korban cinta. Korban cinta? Korban cinta, apa yang dikatakan korban cinta itu? Jantan terpaksa dikorbankan. Kita nak raya haji ni bukan nak korbankan keli ni. Terpaksalah kita korbankan. Maksudnya di sini apa? Okey. Maksudnya di sini adalah kita akan bedah induk jantan tadi untuk mendapatkan kantung sperma dia. Oh. Maksudnya dia akan ada orang dia akan belah hidup-hidup. Ada orang dia matikan dulu. Kalau dah matikan ada cara dia lah. Supaya tidak menyeksa ikan tadi. Okey. Baik. Setelah dibelah cikgu, testis tadi dikeluarkan. Kantung tersebut. Kantung tadi tersebut dikeluarkan dan akan diracik-racik halus untuk mengeluarkan sperma dia. Kemudian sperma tu tadi, untuk langkah ke-6 akan dicairkan menggunakan air suling. Air suling dicairkan, kemudian dia akan masuk dalam ni, dia akan gaulkan dia menggunakan bulu ayam. Bulu ayam? Bulu ayam. Oh, ada sebab guna bulu ayam juga? Ada sebab dia kenapa kita gunakan bulu ayam. Sebab bulu ayam tu lembut. Telur tu halus. Kalau benda kasar, ditakuti telur tadi tu akan pecah. Rosak. Pecah lah banyak. Walaupun banyak kan. Okey. Itu satu sebabnya lah. Okey. Lepas itu, ditaburkan telur tadi itu dalam dulang penetasan. Dia ada satu bekas, dia ada dulang penetasan nama dia. Telur tu akan ditabur rata. Ditaburkan rata, selepas 8 jam, telur akan mula menetas. Maksudnya telur akan mula menetas, dalam tempoh 24 jam. Hari ni kita buat, esok pagi kita akan tengok. Kita dah boleh nampak dah. Dah nampak lah. Dia akan nampak macam dia bergerak-gerak lah macam tu. Dengan jumlah yang banyak lah. Kalau 300,000, 30,000 lah dia banyak dia. Ui, banyaknya. Itulah. Sebab tu kita boleh target bila masa kita hendak mengeluarkan benih itu tadi. Macam hari ini untuk siaran hari ini, kita telah sediakan awal. Kita tahu pada peringkat ini, besar ini kita dapat. Dan ni seminggu cikgu Lebih kurang macam tu lah. Okey. Jangan lagi Jangan lagi. Okey. Lepas tu kita buat melakukan pemerhatian dah dari segi dia hidup ke tidak, sihat ke tidak, berikan makan dia, nak beri makan pun makanan yang sesuai untuk diri dia lah. Dalam 30,000 tu cikgu, berapa ribu yang kita boleh selamatkan cikgu? Sebenarnya kita ikut kepada penjagaan. Macam bayi baru lahir, betul. Utamanya adalah makanannya lah. Oh. Betul tak? Ini cara macam seorang ayah cakap ni. Betul lah. Jaga anak. Kalau kita tak jaga dengan betul, kita tak bagi makan dengan betul, peratusnya akan rendah lah. Okey. Baik cikgu. Dia kalau betul-betul jaga boleh menjangkau 90% hidup. 90%? Wow. Kalau kita jaga dengan rapi lah. Okey cikgu, bertambah menarik. Boleh kita terus lagi cikgu? Soalan yang seterusnya adalah ini satu soalan seterusnya bagaimana dia terangkan untuk langkah-langkah persenyawaan telur. Di sini ada untuk soalan dia. Pelajar-pelajar boleh lihat. ABCDE adalah penyertaan langkah kerja persenyawaan telur ketiga pembiakan aruhan hingga keri yang tidak mengikut urutan. Pelajar-pelajar dikehendaki menyusun ikut urutan. F dan D telah diberi. Rasanya kan saya teruskan sajalah. Boleh cikgu. Kita tengok. Langkah yang pertama apa dia? Langkah kedua.
Langkah kedua adalah 1 dan 6 telah diberi. Kemudian langkah kedua adalah menyuntik hormon tadi seperti yang saya telah terangkan tadi kan. Okey. Yang ketiga, siapa boleh jawab? Silakan. Siapa Murid kita. Aiman boleh jawab? Saya bagi can lah kat murid kita. Asyik saya je dapat markah cikgu. Siapa nak jawab? Ada murid kita yang cuba ketiga. tak? Silakan. Siapa? Syak Mimi. Kita bagi kepada Farid lah. Farid nak jawab. Okey. Langkah ketiga apa? Dia tengok. Menghasilkan induk ke stimulasi. Okey. Betul. Takut dia agresif nanti cikgu Okey. Yang seterusnya kita tengok yang keempat adalah melirik perut ikan betina tadi. Dan yang akhir sekali adalah yang kelima adalah membedah perut ikan jantan untuk mengeluarkan sperma. Okay? Dah bedah-bedah tu matilah cikgu ya. Okey. Inilah jawapan dia. Cantik kan. Maknanya ini proses yang cukup penting cikgu Dia kadang-kadang soalan ni dia akan diberikan 5 markah. Pembayangnya akan diberikan 1 sajalah. Pembayang ni biasanya dia akan letak antara ujung dengan pangkal lah. Ujung dengan pangkal macam tu. Ni biasa soalan ni favourite tak cikgu? Soalan ni biasanya sangat favourite lah. Okey. Sebab baik, ni cikgu. Dalam tajuk ni merupakan trust dia. Orang kampung saya sebut core. Baik cikgu. Penting. Saya ada satu soalan cikgu. Macam mana ikan betina boleh menyimpan anaknya di mulut dalam tempoh beberapa hari? Tapi cikgu jawab selepas ini boleh cikgu? Boleh. Sebab saya rasa macam hebatnya seorang ibu kan. Pengorbanan ibu kan. Kembali selepas ini Sukses SPM 2021. Jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Cikgu Ruzana binti Makno, Pengetua Cemerlang SMK Mahang. Aquaculture dan Haiwan Rekreasi merupakan mata pelajaran elektif MPV yang ditawarkan di SMK Mahang. Kepada anak-anak pelajar yang akan menduduki peperiksaan SPM tahun ini yang mengambil mata pelajaran AHR ini, saya mengharapkan anak-anak pelajar dapat terus menimba ilmu sebanyak mungkin, menyediakan persiapan untuk menghadapi peperiksaan SPM agar anak-anak pelajar mendapat keputusan yang cemerlang dalam mata pelajaran AHR khususnya amnya SPM keseluruhannya. Dan saya juga berharap anak-anak pelajar yang mengambil mata pelajaran ini terus menggunakan ruang dan peluang yang ada, menggali sebanyak mungkin kemahiran untuk persiapan dan kebekalan anak-anak pelajar di masa akan datang. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi. 1, 2, 3, 4, 5. Tak boleh kira lah cikgu. Tak boleh kira. Banyak sangat cikgu tapi saya teringatlah untuk subjek kita yang sebelum ni cikgu. Yang mana cikgu ada bagi tahu bahawa ikan betina akan meletakkan telurnya di mulut selama 14 hari cikgu. Inilah pengorbanan seorang ibu. Okey cikgu, baik. Jom kita teruskan kelas kita dan kita nak jawab soalan ni, tapi murid-murid kita kena pantas tau. Sebab kita tak banyak masa lagi. Jadi dipersilakan cikgu untuk soalan-soalan yang orang kata tak lama lagi nak masuk exam ni. Belum masuk ni, sikit je santai. Tadi saya beritahu jantan berkorban di ikan keli. Betina berkorban di ikan tilapia. Sama-sama berkorban. Cantik perjalanan dia. Tapi ikan keli tak boleh ngorek ikan tilapia cikgu. Tak boleh. Tak sama. Tak masuk. Okey, kita masuk terus. Okey. Bahagian B yang kita tengok. Ini contoh bahagian B. Bahagian B yang sangat penting. Pelajar-pelajar, murid-murid kena tahu sebab markah yang ditawarkannya adalah banyak, 10 markah. Jadi ini contoh. Bukan keluar. Contoh. Ya. Okey. Cik Aiman. Saya ambil nama Aiman bagi penghargaan sikit. Ya cikgu Cik Aiman bercadang menjalankan pembiakan aruhan ikan keli. Beliau telah melakukan pemilihan induk keli dan telah mencatatkan beberapa maklumat. Okey, jantan berat dia 1.5 kilo. Kadar hormon dah diberitahu. Betina 2 kilo. Kadar dia pun diberitahu. Pelajar hanya perlu kira pakai tangan ke pakai apa? Gunalah alat pengira, kalkulator. Jangan susah zaman sekarang. Kirakan dengan kalkulator, jantan akan kita dapat nilai dia adalah, ini kaedah ataupun jalan pengiraan dia dan jawapan dia.
Kalau kita cara congak ni dah tentulah ini adalah dapat 2 markah. Okey, simple je cikgu Simple je. Baik, kalau kita nak seterusnya. tukar sebenarnya ni ada bau alat. Oh. Ini adalah kita punya picagari Okey. Baik. Betina pula. Kiraan jalan 3, lepas tu jawapan 2 markah. Jumlah dia 4 markah. Senang-senang dapat 4 markah cikgu kan? Tapi yang bahagian B, yang soalan B ni adalah lebih banyak. Kita tengok soalan B. Sambungan tadilah. Huraikan 6 langkah kerja pembiakan arwah selepas suntikan dilakukan. Kita ambil shortcut tadi banyak-banyak lagi. Kita ambil shortcut selepas suntikan. Apa langkah seterusnya selepas suntikan? Okey, yang pertama. Saya nak minta cuba sebab ikan kan. Patin. Okey, Patin. Silakan Patin. Baru dapat dia senyum. Maklumlah langkah polis. pertama, Patin. Okey. Langkah kerja pembiakan aruhan selepas disuntik. suntikan. Salah tak apa. Mengasingkan induk jantan dan betina di tangki stimulasi selepas 8 hingga 10 jam. Oh lah mak, tepat sekali lah. Okey, seterusnya. Mengasingkan. Yang kedua, dah tentu tadi ada contoh. Meleret perut betina untuk makan telur. Langkah ketiga adalah membedah induk jantan. Pengorbanan cinta yang ada. Jantan berkorban untuk menambahkan zuriat. Langkah keempat adalah mencampurkan sperma tadi menggunakan mangkuk yang ada ni. Tergaul. Dan langkah kelima, menabur telur tersenyawa dalam dulang penentasan. Dan yang keenam adalah membuat catatan penetasan telur selepas 24 jam. Okey. Pelajar jawab penuh macam ni, maka akan dapat 6. Banyak Kalau dua-dua A dan B betul, maka dapat 10. 10 markah dah. Okey, 10 markah. Okey, cikgu. Kan? Baik. Maknanya jadi, kalau target dekat sini utamalah bahagian B. Ini dah ada 6 markah dah cikgu Dah ada 6 markah. Sebab proses ni saya rasa kalau kita berulang-ulang kali dan kita akan hafal cikgu. Dia akan hafal lah. Baik. Soalan seterusnya cikgu? Soalan seterusnya. Hari asyik Aiman je, kita ambil nama komersial yang biasa lah. Ahmad pula. Ahmad lah. Okey. Cik Ahmad bercadang untuk membekalkan benih ikan keli kepada penternak di luar dan juga di kawasan setempat. Beliau mendapati bekalan benih yang diperolehi menerusi pembiakan semula jadi tidak dapat menampung permintaan yang meningkat. Okey. Permintaan yang meningkat tu macam apa? Dia tak dapat tampung jadi dia menggunakan kaedah. Okey, ni kemungkinan dia. Ini adalah kita sebut sebagai satu pemikiran di luar lah. kotak. Di luar kotak. Jawapan dia mungkinlah. Mungkin pelajar akan jawab berlainan lah. Mengalami kerugian. Betul. Kalau dia tidak dapat memenuhi permintaan pelanggan dia tadi, rugilah kan? Takut pelanggan lagi. Pelanggan? Jawapan pula. Baik. Tak syok lah dah bagi bilangi kehilangan pelanggan. Betul lah. Betul lah Iman. Iman. Bijaklah Iman. Okey. Baik. Ini berapa markah cikgu? 2 markah. 2 markah. Membawa nilai 2 markah. Ini mudah bercerita kan. Ini biasanya markah percuma lah orang cakap. Boleh fikirlah cikgu. Boleh fikir sendiri. Baik. Okey. Cadangkan satu kaedah yang boleh dijalankan untuk memenuhi permintaan pengeluaran yang telah ditetapkan tadi. Dengan pada masa yang telah ditetapkan. Yang tadi tu kan. Kan? Okey. Kita boleh agak macam ni, kita boleh dapat kan. Kaedah apa? Dah tentulah kita belajar hari ni. Inilah dia jawapan dia. Kaedah pembiakan aruhan. Okey, barulah kita boleh biarkan banyak cikgu. Betul. Okey. Kita boleh target, kita boleh agak kan berapa matlamat kita untuk kita supply, untuk kita pasarkan tu, kita boleh agak berapa yang kita perlukan. So maknanya untuk hasil 4 bulan akan datang kita kena buat sekarang dah cikgu. Betul. Pandai lah Iman, boleh jadi seorang penternak yang baik lah ni. Okey, baik cikgu. Okey, C. Berdasarkan jawapan di B tadi tu, huraikan 6 aktiviti kerja pembiakan ikan tilapia. Ikan keli, sorry. Okey, yang ni murid kita boleh jawab cikgu. Yang ini tak perlu ikut urutan. Kalau sebetulnya tak perlu ikut urutan sebab dia huraikan aktiviti saja. Aktivitinya. Siapa nak cuba jawab? Silakan. Alif Hakimi boleh bantu tak? Okey, silakan. Menyuntik induk jantan dan induk betina. Menyuntik jantan dan induk betina. Ada ke? Ada? Ada sebenarnya di bawah lah. Baik. Yang pertama kita pilih dulu. Okey, lagi? Hakimi. Langkah kedua siapa yang kena? Itu dah betul lah tu. Dah betul lah. Okey, Faris silakan. Siapa nak jawab? Yang kedua, langkah kedua. Apa lagi aktiviti? Aiman.
Nama Alzheimer Aman sama tu. Okey, seterusnya. Menimbang induk bagi menentukan dos hormon. Kita timbang induk nak tentukan dos. Tak boleh overdose. Tak boleh overdose terlebih kan. Baik, Syamimi. Menimbang induk. Yang ketiga, memilih induk jantan dan betina untuk dibiakkan. Okey, memilih dah ada tadi ceritakan Okey. Yang ketiga menyuntik. Dah pilih dos baru kita suntik. Yang keempat pula apa? Dah tentulah. Sebenarnya ni saya dah susun ikut urutan lah. Supaya mudah. Betul je. Tapi kalau dia letakkan atas bawah pun masih boleh diterima. Boleh sebab diterima. Apa? Kehendak soalan adalah begitulah. Nyatakan saja ataupun huraikan aktiviti pembiakan itu saja. Tengok terusnya lah yang keempat apa? Meleretkan. Ulang balik yang tadi kan. Okay. Yang keenam, yang kelima Kak Aiman. Okey. Wah, bagi tahu lah. Cepat sangat je. Sibuk nak cakap ni. Okey, yang keenam. Okey. Apa lagi tak ada Aduh, hai. Mengasingkan dah ada cikgu? Dah ada dah rasa. Mengasingkan dah ada. Kita bagilah kan. Masa mencemburui kita sebenarnya. Masa mencemburui kita. Baik. Mencampurkan sperma jantan. Itulah aktiviti dia. Baik. Kat sini pun dah markah cikgu Ini pun dah markah. Sayang ni kalau tak jawab ni. Tak jawab. Ada satu lagi. Namakan bahan yang digunakan untuk mempercepat kadar kematangan telur induk betina dan juga induk jantan. Baik. Okey. Dah tentulah hormon tadi itulah jawapan dia. Maknanya cikgu kalau beza di antara dua tadi hormon kalau kita suntik ataupun secara tradisional secara semula jadi, maknanya perbezaan daripada sudut pembiakan itulah cikgu Mungkin ada sedikit rumusan dari cikgu. Silakan. Rumusan saya tak banyak lah. Tak banyak saya juga, buka dengan pantun. Saya tutup dengan pantun lah. Okey. Sorong papan, tarik papan, buah keranji dalam perahu. Okey. Agak-agak jawapan dia apa Okey. Cerah sungguh masa hadapan membiak keli dengan teknologi baru. Okey, dan kita ada usahawan dekat sini cikgu. Ada bakal usahawan tu, usahawan. Mereka ini akan jadi seorang usahawan yang berjaya dengan bisnes ikan keli. Baik, terima kasih kepada Cikgu Zakaria dan terima kasih kepada murid-murid yang bersama dengan kita pada hari ini. Saya rasa sangat seronok hari ini cikgu dan tak sabar saya nak tengok ikan keli ini membesar dengan jayanya. Baik, kita dah berada di akhir siaran Sukses SPM 2021. Bye-bye sikit murid-murid. Bye-bye. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.